Assalamualaikum murid-murid guys. Hari ini kita teruskan lagi mata pelajaran pendidikan Islam. Pada kali ini kita masuk pula bahagian surah kefahaman. Jangan risau, surah kefahaman ini ialah surah yang telah pun kita pelajari dari sudut bacaannya, hafazannya, dan hari ini kita mahu mendalami apakah maksud daripada surah yang akan kita lihat ini. Baik, untuk pelajaran atau unit yang pertama ialah kita akan cuba memahami surah Al-Qadru. Ustaz yakin murid-murid semua faham sudah ataupun pernah membaca dan mungkin kebanyakan daripada murid-murid juga ada yang menghafalnya. Baik, surah Al-Qadru. Ustaz tidak akan bacakan ayatnya, surahnya. Kita akan terus kepada pengenalannya. Baik, mari kita lihat apakah pengenalan tentang surah Al-Qadru. Baik, buku teks muka surat 19 dan juga 20 ya. Baik, surah Al-Qadru mengandungi 5 sahaja ayat. Surah ini merupakan surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Kalau ingat lagi kita ada 114 surah dalam Quran dan surah Al-Qadru ialah surah yang ke-97 dan diturunkan di Makkah. Seperti yang murid-murid telah pelajari, surah-surah dalam Al-Quran terdiri daripada dua kategori, iaitu kategori yang diturunkan di Makkah ataupun sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, dan kategori surah yang diturunkan di Madinah ataupun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi Al-Qadru surah yang diturunkan di Makkah. Surah ini dinamakan Al-Qadru kerana kandungannya membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadr ataupun Lailatul Qadar. Sebab itu namanya diletak dengan nama Al-Qadar. Baik, para malaikat dan Jibril, malaikat Jibril iaitu ketua bagi semua malaikat, turun pada malam Lailatul Qadar dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, iaitu beriman, dan soleh, iaitu melakukan amal kebaikan. Ingat lagi surah Al-Qadru ataupun Al-Qadru Lailatul Qadar ini turun berlakunya pada bulan apa? Ya, bulan Ramadan sahaja, tiada pada bulan lain. Mari kita lihat pengertian setiap ayat. Ayat pertama. Ayat pertama maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ustaz pernah cerita dahulu kan, kelebihan malam Al-Qadar ini ialah salah satunya diturunkan Al-Quran pada malam itu. Maksudnya dalam sejarah penurunan Al-Quran, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Baik. Jadi kalau malam itu diturunkan dengan Al-Quran, Al-Quran ini ialah kalam Allah, kitab yang mulia. Maka sudah tentu malam itu malam yang mulia. Sesiapa yang melakukan amal soleh pada malam yang mulia, dia juga akan turut dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, dan bagaimanakah engkau mengetahui tentang kebesaran malam Lailatul Qadar? Lalu dijawab, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kelebihannya. Kelebihan malam Al-Qadar ini ialah ia punya ganjaran ataupun dia punya kelebihan itu mengatasi 1000 bulan ataupun menyamai lebih kurang lebih 83 tahun. Adakah orang yang hidup sampai lebih 83 tahun? Ada, tetapi tidak ramai kan? Jadi bayangkan satu malam itu saja kalau kita buat amal kebaikan, maka pahalanya berlipat kali ganda seolah-olah kita melakukan amal kebaikan itu selama lebih 83 tahun. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Kemudian, pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Sebab kalau malaikat mau turun atau buat apa saja semua dengan izin Allah. Kerana apa mereka turun? Membawa semua perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikutnya. Dan yang terakhir, sejahteralah malam, iaitu berkahnya itu sehingga terbit fajar esoknya. Maksudnya, kelebihan yang ada pada malam tersebut berterusan, berkekalan sehingga bila? Sehingga terbit fajar esoknya. Jadi habis malam, maka habislah kelebihan itu. Jadi sebab itu bila berlaku malam Al-Qadar, kita kena rebut peluang itu dengan sehabis baik. Baik, mari kita lihat pula apakah secara keseluruhannya intisari atau konten bagi surah Al-Qadr ini.
Baik, yang pertama, Surah Al-Qadar menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Apa kelebihannya? Antara keistimewaannya, Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam itu. Yang kedua, Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar, dengan disuruhnya kita melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, pahala amal ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang contohnya dia bantu mama dia di rumah, pada waktu malam itu contohnya, bantu lipat kain ke ataupun dia bantu kemas baju ke, kemas rumah ke, maka kelebihannya dia punya pahala dia membantu itu akan mengatasi pahala dia melakukan 1000 dalam tempoh 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya besar pahala yang dia akan dapat. Itu belum lagi kalau dia baca Quran pada malam Al-Qadar. Belum lagi kalau dia solat sunat pada malam itu. Seterusnya, para malaikat turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pencinta ilmu. Jadi kalau kita berada di sekolah pun sama juga. Kan, kalau kita belajar di sekolah ataupun di rumah, di masjid, di kelas-kelas belajar ilmu, Allah akan hantar malaikat untuk merahmati kita. Yang seterusnya, Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Yang seterusnya, kesejahteraan dan keberkatan malam Lailatul Qadar berterusan sehinggalah terbit fajar. Baik, yang terakhir di sini kita lihat, ini kelebihan malam Lailatul Qadar ada dijelaskan dalam hadis, iaitu ucapan daripada Nabi Muhammad. Apa dia? Ini tipsnya ya, dengar baik-baik. Lailatul Qadar fil ashril bawaqi man qamahunna ibtigha'an hasib has hasibtahunna fa innallah yaghfiru lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Maksudnya apa? Kelebihan Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar berlaku pada malam 10 yang terakhir. Jadi ini tipsnya. Kalau kita berada di bulan Ramadan, kalau boleh 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu jangan kita sia-siakan malam-malamnya. Jangan kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Malah kita buat perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Sesiapa yang memakmurkan, maksudnya dia mengimarahkan, dia memeriahkan malam itu dengan penuh kesungguhan, dengan ibadah, dengan kebaikan, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya yang lepas dan yang akan datang. Jadi sama-samalah kita rebut peluang akan datang. Sekiranya kita jumpa lagi Ramadan, seterusnya kita dapatkan peluang untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar.